Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam vlog kali ini adalah episod kita yang pertama, ya. Dan soalan-soalan daripada penonton kita ataupun subscriber kita berkenaan tentang bisnes, ya, ataupun apapun soalan berkenaan tentang MLM ataupun business referral. Nah, semua berkaitan tentang bisnes, tanyakan dengan Sifu Azib. InsyaAllah Sifu Azib akan tolong jawabkan. Ya, jadi hari ini kita ada 3 soalan. Okey, 3 soalan ni iaitu yang pertama, macam mana untuk kekal bersemangat sedangkan sales kita jatuh. Kekal bersemangat. Okey, ini bukan berkaitan tentang sales, ya. Ini berkaitan tentang macam mana dia nak kekalkan semangat. Okey, pertama kita ingat masa kita mula-mula kita buat bisnes dulu. Apa tujuan kita buat bisnes? Adakah ianya berdasarkan hanya untuk mendapat keuntungan, ataupun kita mengharapkan sesuatu kejayaan yang tanpa mengharungi cabaran dan rintangan? Jadi kalau harapan kita setinggi gunung, ya, tinggi-tinggi gunung Kinabalu, semangat kita pun akan jatuh kalau kita terjatuh ataupun tak capai kita punya matlamat. Jadi kita ingat semula apa matlamat kita, tujuan kita, ya. Yang penting matlamat kita tu betul. Jadi begini, kebanyakan orang buat bisnes ni untuk bantu keluarga dia, ya. Dia nak bagi support keluarga dia. Jadi apabila sales dia jatuh, dia pun makin lama makin lemah semangat dia. Tapi ingat, okey, mungkin strategi kita salah, ya. Kita perlu belajar bagaimana untuk memperbaiki produk kita atau perkhidmatan kita, ya. Mungkin kita tengok pelbagai sudut, ya, bagaimana kita approach orang, macam mana kita buat iklan di Facebook, Instagram, ataupun pelbagai bentuk digital, ya, pemasaran zaman sekarang ni, terutamanya masa PKP, banyak cara untuk kita pasarkan produk. Tapi ilmu tu, ya, kita kurang ambil ilmu. Jadi apabila kita kurang ilmu, apabila kita mengalami kejatuhan, kita akan lemah semangat. Ya, semangat kita akan jatuh. Kenapa semangat kita jatuh? Sebab ada yang melemahkan semangat kita. Jadi kita lawan balik apa yang melemahkan semangat kita. Kalau sales kita jatuh, lawan. Sales kita jatuh, lawan sampai kita capai matlamat apa yang kita mahu. Jadi kalau kita nak contohlah nak keluar ke luar, ya, nak buat sales, kita jumpa dalam 20-30 orang tapi tak dapat sales, ya. Jadi kita balik dengan longlai apa semua, hilang semangat kita. Kita pun rasa macam rendah diri. Kemudian kita mulalah, ya, kita rasa kita tak boleh buat benda ni dan kemudian quits, berhenti. Jangan begitu, ya. Normal kalau kita patah semangat, tapi lihat balik apa yang kurang dengan kita, apa kelemahan kita, kenapa kita tak dapat tambah sales kita. Mungkin ada benda yang perlu kita perbaiki yang dari sudut bagaimana kita nak pasarkan produk tersebut, ya. So sekarang ni persaingan dia cukup hebat. Jadi ilmu tu sangat penting, ya. Jadi untuk kekal bersemangat, ingat kembali apa yang niat anda masa anda mula-mula nak buat bisnes tu, ya. Jadi bila anda ingat semula apa yang membuatkan anda sentiasa bersemangat dahulu, ya, jadi masa tu anda percaya anda boleh capai benda tu. Jadi create semula, rancang semula macam mana nak capai matlamat kamu, ya. Apa kesilapan-kesilapan, jangan pula kita tak pandang kesilapan kita. Lihat pada kesilapan yang kita buat, insya-Allah selepas ni kita akan lebih lagi bersemangat, ya, dapat membantu saudara Zaidi, ya. Okey, soalan yang kedua iaitu dia kata sini susah untuk mencari orang. Bagaimana nak cari orang? Suziana nama dia, ya. Jadi saudara Suzi, ya, dia kata susah nak cari orang. Okey, ini saya nak bagi tahu dengan kamu. Kita keluar saja rumah, nampak orang tak? Lainlah kalau kita tinggal di hutan. Itu pun di hutan pun boleh juga jumpa orang. Jadi kita keluar di luar ni, kadang-kadang kita pergi pasar tani, kan begitu ramai orang. Soalan dia, adakah kita pergi approach orang tersebut? Sebenarnya bukan soal dia susah nak cari orang, masalahnya susah nak keluar daripada zon selesa.
Rasa takut kita mau berjumpa orang, rasa malu kita nak bercakap dengan orang, confident kita tidak kuat, tidak kurang latihan bagaimana berinteraksi dengan orang. Sebenarnya begini, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya, di luar cukup ramai orang. Cuma bergantung pada kita untuk bagaimana kita nak bercakap dengan orang. Tentunya ramai yang membuat bisnes ataupun bisnes referral ni, ya, kata susah lah nak buat bisnes ni. Padahal satu pun belum dia buat, satu pun belum lagi dia jumpa dengan orang. Ya, bagi dia bila dia nampak orang, dia prejudge. Ya, dia anggap orang tu mungkin tak beli. Setiap orang yang dia nampak mungkin ini takkan beli ni sebab dia pakai baju macam ni. Bila nampak orang, dia sentiasa buat prejudge. Ya, menganggap orang ni takkan membeli. Jadi tiada orang yang sesuai untuk dia jual. Maknanya kamu bukan sesuai untuk buat bisnes. Pergilah kamu kerja yang rasa sesuai untuk kamu, dan kamu tak sesuai untuk bisnes kalau macam tu. Jadi jangan marah ya. Sebenarnya saya nak bagi tahu anda, kalau nak buat bisnes ni, ya, kita kena jumpa orang. Sebenarnya orang ramai. Jiran kita pun orang. Takkanlah itu jiran kita bukan orang. Di depan rumah kita, di kawan sekolah kita, kawan sekerja kita dulu. Itu semua orang. Cuma bergantung pada kita macam mana kita approach orang tersebut ya. Harap dapat membantu saudari Suzy. Jadi yang ketiga yaitu, kalau downline saya sudah pun negatif, apa perlu saya buat? Ini nama dia Azrul. Downline dia negatif. Kalau downline dah negatif, tak perlu bagi dia positif-positif. Cakap apapun dengan orang negatif ni, dia tetap akan negatif. Jadi apabila kau mendekati dengan orang yang negatif ni, kau pun akan terbawa negatif. Ni mesti sudah sikit-sikit dah nak jadi negatif ni Azrul. Jadi begini, kalau orang tu negatif, next, tak perlu fikir banyak tentang orang negatif ni. Satu masa nanti engkau tetap jumpa orang yang positif. Jangan buang masa dengan orang yang negatif. Nak bagi positif kepala otak dia, jangan. Ya, bagi semangat sekali dua dah cukup. Tak perlulah nak layan negatif. Tak perlu menyelesaikan masalah orang yang negatif ni. Kau dah kongsi, kau dah buat dah apa yang kau perlu buat. Kau dah berkongsilah dengan orang tersebut, tapi masih juga negatif. Pergilah. So what? Next. Pergi lagi ke tempat orang lain. Orang tu negatif, pergi lagi tempat orang lain. Ini nak bagi tahu, dalam bidang sales ni ada dipanggil LOA. Ya, law of average. The more people you meet, the more chances you will get. Ya, semakin ramai orang engkau jumpa, semakin besar peluang kita. Mungkin dalam 100 orang kita jumpa, 100 orang tu takkanlah negatif, semua mesti ada yang positif. Jadi kalau downline kamu dah ada negatif, tukar kepada downline yang positif. Macam mana nak cari downline yang positif? Jumpa dengan orang, cerita dengan orang tentang peluang. Jangan berhenti untuk bercerita tentang bisnes kamu. Ya. Jadi ada 3 orang yang dapat bagi soalan dengan saya. Jadi kalau anda ada soalan, boleh ya type di ruang komen di bawah. Ya, jangan lupa subscribe YouTube channel Sifu Azif. Ya, jadi diharap dapat membantu 3 rakan kita di sini, dan rakan-rakan yang ada soalan boleh letak di ruangan komen kita. Okey, sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga sukses semua. Bye-bye.